Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermujahadah melawan nafsu. Situ kan. Bermujahadah melawan nafsu bukan bermakna mencabut sifat-sifat yang ada pada seseorang manusia. Sebaliknya menjadikan ia terpuji, berpindah daripada buruk kepada baik dan menjadikannya seiring dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta mencari keradaannya, yakni keradaan Allah taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, istilah kita, Allah Ta'ala membekalkan diri kita dengan nafsu. Adanya nafsu, daripada nafsu inilah manusia melakukan keburukan. Dan juga ada juga Allah Ta'ala memberi kepada kita, dia panggil khatib ataupun khawatir, lintasan-lintasan. Maka sebagai orang yang beriman, yang seseorang itu perlu membersihkan hatinya. Berkata ulama tasawuf, hati kita ini menjadi kotor dengan sebab nafsu ataupun dunia ataupun perkara yang membawa kepada dosa yang menyebabkan hati kita terhijab kepada Allah. Maka setiap orang itu perlulah bermujahadah melawan hawa nafsunya supaya hatinya menjadi bersih. Maka membersihkan hati inilah dipanggil mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Jadi bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu bukan berarti kita lawan hawa nafsu kita sehingga nafsu kita menjadi mati, tidak. Sehingga kan sahabat Nabi yang ingin sembahyang, yang ingin berpuasa tidak berbuka-buka, yang ada isteri tinggalkan isteri pun dilarang oleh Nabi. Lalulah dikatakan melawan hawa nafsu ini bukan kita mencabut hawa nafsu tadi yang ada dalam diri kita, tetapi sebaliknya kita ini jadikan nafsu itu tunggangan kita. Maknanya kita yang memandu nafsu, bukan nafsu yang memandu kita. Jadi untuk supaya kita ini memandu nafsu kita, maka jangan hendaklah kita bersihkan hati. Kerana hati yang memandu nafsu, adapun akal kadang-kadang kalah dengan nafsu. Jadi orang yang banyak memikir, mengikut akal, biasanya dia banyak mengikut nafsu. Tetapi orang yang banyak memikir ataupun mengikut kata hati, maka nafsu akan tunduk kepadanya. Maka tidak dapat tidak, hendaklah dia menjadikan nafsu ia ini daripada mengajak melakukan kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini menyeru manusia, mendorong, mengajak manusia melakukan kejahatan. Maka dia ini menjadikan nafsu tadi kepada perkara yang terpuji. Perkara yang terpuji. Nafsu kedekut, sayang pada harta, ia tidak dibenarkan. Tetapi kalau perkara maksiat, hendaklah sayang pada harta. Maka kita dalam keadaan itu hendaklah kita menjadikan ianya nafsu kita nafsu yang terpuji. Kita ada nafsu marah, semua orang ada nafsu marah, tapi jadikan marah itu pada jalan kebenaran, pada jalan kebaikan. Maka kita gunakan nafsu marah kita ini apabila kita menegakkan kebenaran, apabila kita mengajak manusia melakukan kebaikan, apabila melihat manusia melakukan kemungkaran. Tetapi apabila saja ianya tidak dibenarkan oleh syarak, maka kita menahan diri supaya kita tidak mengikut hawa nafsu. Maka daripada orang yang bermujahadah ini hanya nak menjadikan nafsu yang buruk itu menjadi kepada nafsu yang baik. Nafsu yang baik ini dikira apabila nafsu itu mengikut kehendak Allah ataupun sesuatu yang mengikut kehendak Allah. Maka itulah dikira orang yang mengikut ataupun menjadikan nafsu yang buruk kepada nafsu yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan hatinya dan binasalah orang yang mengotorkan hatinya. Orang yang kotor hati adalah orang yang mengikut hawa nafsu.
Orang yang bersih hati adalah orang yang bermujahadah, orang yang melawan hawa nafsunya. Sebagai contoh, sifat marah akan menjadi tercela bila digunakan menurut nafsu. Sebagaimana sahabat Nabi, dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pada Rasulullah, dia kata, "Oleh apakah amalan yang menyebabkan saya ini masuk ke dalam syurga dan saya tidak perlu lagi tanya pada orang lain?" Lalu Nabi mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Lalu dia ulang lagi apa dia? Nabi, "La taghdab." Faraddada miraran, dan Nabi ulang beberapa kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maknanya perbuatan jangan marah itu, perbuatan menahan hawa nafsu marah ini boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga. Tetapi yang dimasukkan jangan marah itu dengan arti kata jangan marah mengikut hawa nafsu. Jangan kamu mengikut hawa nafsu, maka kamu kena bermujahadah. Maka sifat marah akan menjadi tercela bila dipergunakan menurut nafsu, dan apabila digunakan kerana Allah. Marah kerana Allah, ia akan bertukar menjadi terpuji, sebagaimana kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kehormatan Allah dicabuli ataupun hudud-hududnya, yakni hukum hakam, batasan-batasan Allah diabaikannya. Akan tetapi apabila baginda sendiri disakiti, dikhianati dan dilempar batu sehingga berdarah tumiknya pada hari Taif, yakni pada hari Nabi berdakwah di Taif, baginda tidak marah kerana dirinya sendiri, bahkan berdoa kepada siapa yang mengkhianatinya agar mendapat hidayah dan dimaafkan. Jadi dalam keadaan apabila dia melibatkan hukum hakam Allah, apabila melibatkan hak Allah Ta'ala dengan arti kata mempersendakan Allah ataupun melibat kepada kehormatan Allah, kehormatan agama Allah Ta'ala, maka itu kena marah. Dan marah dengan sebab kita mempertahankan agama Allah Ta'ala inilah marah yang terpuji. Tidakkah marah itu nafsu? Ya, marah itu nafsu. Tetapi nafsu marah ini kita gunakan pada jalan yang terpuji oleh syarak. Maka inilah yang dikehendaki. Maka kita disuruh mujahadah, lawan nafsu. Jangan bermakna kita buang nafsu, lawan nafsu, tapi gunakanlah kita lawan nafsu supaya kita menarik nafsu kita ini melakukan kepada perkara kebaikan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah seorang yang pemarah bila hukum hakam dipermainkan. Tetapi Nabi adalah seorang yang sangat sabar. Sehingga kan orang khianat Nabi, orang sakiti Nabi, orang lempar batu pada Nabi pun Nabi tetap sabar. Nabi tetap sabar. Jadi sabar sifat terpuji. Marah pun sifat terpuji. Kedua-dua sifat ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk belaka. Macam bila Nabi tunjuk sifat marah, masa orang mempermainkan hukum Allah. Masa orang mencemari kehormatan Allah Taala. Dan masa bila Nabi guna sifat sabar, masa orang mengkhianati diri Nabi. Mengkhianati diri Nabi. Hanya Nabi marah ini, Nabi tak tunjuk, Nabi pergi kata orang, tidak. Tapi bila Saidina Umar je nak buat apa-apa, Nabi tidak melarangnya. Sebab apa? Sebab Nabi marah. Kalau Nabi tak marah, Nabi akan tahan, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Tetapi bila orang khianat Nabi, akhirnya Nabi menjadi orang yang sabar. Jadi sifat kadang-kadang dalam diri kita ni ada dua sifat berlawanan. Sifat sabar pun kita ada, sifat tak sabar pun kita ada. Sifat pemurah pun kita ada. Sifat kedekut pun kita ada. Sifat baik pun kita ada. Sifat-sifat buruk pun ada juga. Sifat-sifat buruk. Sifat dengki. Kita ada. Hanya disuruh dengki pada perkara kebaikan. Tidak boleh dengki kecuali dua perkara dalam satu hadis. Yang ni kita dengki kepada orang yang melakukan kebaikan. Seperti kita dengki kepada orang yang kaya, dia infak harta banyak-banyak, kita pun nak infak harta banyak-banyak juga. Dan kita dengki kepada orang yang ada ilmu, dia beramal dengan ilmu, dia menyampaikan ilmu, kita pun dengki juga kepada dia. Maka ini dibenarkan. Dengki yang macam ini dibenarkan. Tapi dengki ini sebenarnya asal tidak baik. Tetapi adakah dengki itu membawa keburukan, membawa kebaikan pada agama? Maka apabila membawa kepada kebaikan agama, seolah-olah kita mengikut amalan yang tidak baik.
Sehingga kita mengikut nafsu. Sebenarnya kita telah menjadikan nafsu yang tidak baik ini kepada perkara baik. Maka mujahadah lawan nafsu ini maknanya kita ini membawa nafsu kita ini daripada perkara yang buruk kepada perkara yang baik. Sebab itulah Nabi SAW satu ketika menyampaikan dakwah ke Taif. Bila Nabi sampaikan dakwah ke Taif, orang-orang muda, pemuda-pemuda Taif, Bani Taif, mereka itu tidak menerima dakwah Nabi. Bukan saja mereka tidak terima dakwah Nabi, tetapi mereka telah melemparkan batu kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kan mengatakan bahawa sampai kepada tumit Nabi pun berdarah. Sampai tumit darahnya, katanya banyaknya darah. Sahabat Nabi melihat keadaan itu sedih, tetapi Nabi tidak melaknat orang-orang Taif. Lalu Nabi hanya berdoa kepada Allah. Di antara Nabi berdoa, Nabi minta ampun kepada Allah. Aku mengadu kepadamu ya Allah di atas kelemahan diri aku. Nabi tak kata aku mengadu padamu ya Allah, orang Taif ini jahat, orang Taif ini buat khianat ke aku. Tidak. Tapi Nabi mengatakan aku mengadu kepadamu ya Allah di atas kedaifan aku, kelemahan aku. Maknanya tawaduk Nabi, lemah diri, rendah diri Nabi. Seolah-olah kelemahan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Padahal Nabi bukan orang yang tak pandai berdakwah. Tetapi dia tidak menyalahkan Allah Ta'ala. Hanya dia kata kelemahan aku. Kemudian ada pun kaum Bani Taif itu Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, berikanlah hidayat kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak faham, mereka tidak mengetahui. Dalam keadaan orang buat jahat pada Nabi, orang lempar batu pada Nabi, orang khianat pada Nabi, sehingga kan tubuh Nabi berdarah pun, Nabi masih lagi boleh berdoa kepada kaum dia, masih lagi boleh berdoa kepada penduduk Taif. Sehingga kan datang malaikat menawarkan diri nak angkat bukit, nak hempak di atas penduduk Bani Taif. Nabi mengatakan, aku tidak harap orang-orang Taif ini, tetapi aku masih lagi mengharapkan anak cicit orang-orang Taif ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan sifat takabur. Sifat takabur ni, sifat sombong diri ini sifat yang tidak baik. Ini nafsu. Sombong diri ini nafsu. Apabila seseorang mukmin bersifat takabur kepada saudaranya sesama Islam, ia adalah sesuatu yang tercela. Kalau dia sombong diri, orang sesama Islam bercakap sombong, bermegah diri, sama ada sombong dengan amal ibadatnya, sama ada sombong dengan ilmunya, sama ada sombong dengan kebaikan yang dia lakukan, sama ada sombong dengan hartanya, sama ada sombong dengan pangkatnya, semuanya membawa kepada perkara yang dicela oleh syarak. Kerana perkara takabur ini, menyombong diri ini tidak dibenarkan oleh Islam. Sebaliknya, takabur kepada orang kafir, yang takabur adalah terpuji. Orang kafir yang sombong, lalu kita pun sombong dengan dia, maknanya dia takabur adalah terpuji kerana ia digunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di antaranya untuk menjamin hukum hakam Allah Taala, untuk menjamin hukum syarak Allah Ta'ala. Lalu pun kita pun sombong dengan orang kafir tadi, maka ia dibenarkan oleh syarak. Sebab itu sifat orang-orang yang beriman disebut dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, sesungguhnya orang yang bersama dengan Nabi, yakni para sahabat, mereka itu asyidda'u 'alal kufar, mereka itu keras dengan orang kafir. Keras. Kalau orang kafir sombong, dia sombong. Kalau orang kafir keras, dia keras. Asyidda'u 'alal kufar, bersifat keras ini tidak bagus sebenarnya. Bersifat keras ni kita mengikut hawa nafsu. Tetapi kalau keras itu kerana mempertahankan agama, itulah yang dibenarkan syarak. Maka kita ni mujahadah nafsu kita. Mujahadah nafsu kita maknanya kita menggunakan nafsu pada jalan syarak. Itu mujahadah. Mujahadah, gunakan nafsu pada jalan syarak. Maknanya pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam keadaan macam tu, sombong kepada orang kafir untuk menjaga agama, ianya dibenarkan oleh syarak. Beginilah keadaan sebagian besar sifat keji. Ia berubah dengan mujahadah dan seterusnya meningkat kepada sifat yang terpuji. Dan orang tadi boleh berubah daripada sifat yang buruk kepada nafsu yang buruk, membawa kepada nafsu yang baik dengan cara jalan mujahadah, melawan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu dia. Tapi mengekang, kalau kita tak tahan kita, hanya kita menggunakan pada jalan yang baik. Maknanya nafsu. Jangan kita tahan, maknanya tahan sungguh-sungguh siapa orang kafir mempersendakan agama pun kita tak. Kita membiarkan dia. Kita hanya gunakan. Tidak boleh membuang nafsu dalam hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati kata, kalau seseorang itu tercabut sifat marah dalam hati dia, tak ada langsung marah padanya, maka wajib mendatangkan sifat marah. Supaya sifat marah tadi digunakan kepada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya, lalu orang yang cabut terus apa tidak ada marah langsung, tidak terpuji juga oleh syarak. Tidak terpuji. Walaupun marah ini nafsu yang keji. Betul, marah ini nafsu yang keji. Tetapi kalau marah nafsu yang keji ini digunakan kepada perkara yang baik, maka itulah mujahadah. Mujahadah, yakni kita ini melawan hawa nafsu ataupun bersungguh-sungguh menawan hawa nafsu supaya hawa nafsu yang buruk kepada hawa nafsu yang baik. Maka mesti kena jalan mujahadah. Tapi bagaimana jalan mujahadah? Baik, berjalan mujahadah. Mahalah yang pertama, mujahadah ialah tidak rada kepada nafsu. Yang pertama, dalam hati kita ni, orang mujahadah dia tidak rada pada nafsu. Kalau dia buat perkara yang mengikut hawa nafsu pun, dia akan terdetik dalam hatinya, kenapa aku buat macam ni, perkara ini tidak boleh. Mesti kena ada tidak rada dengan nafsu yang tidak baik tadi. Ini jalan yang pertama. Tapi kalau dia awal-awal dia buat perkara apa-apa pun dia rasa tenang, dia rasa suka, tidak rasa apa-apa, tidak merasa bersalah, maka dia ini orang yang tidak mampu nak mujahadah. Jalan orang mujahadah mula-mula mesti dia tidak rada dengan nafsu, atau dengan kata merasa diri dan nafsu tidak sempurna. Dia percaya kepada firman Allah Ta'ala, pencipta nafsu itu sendiri, dengan gambaran innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh manusia melakukan kejahatan. Jadi dia kena faham, Al-Quran telah menyatakan yang mengajak melakukan kejahatan itu nafsu. Dan nafsu sekali-kali tidak akan sepakat untuk melakukan kebaikan. Nafsu tidak akan menyeru kita melakukan kebaikan. Kalau nafsu datang melakukan kejahatan pun, kebaikan pun untuk merosakkan amalan kita. Maka dia juga perlu tahu bahawa nafsu merupakan sebesar-besar faktor pemutus untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyebabkan seseorang tadi tidak sampai kepada Allah, ibadatnya tidak menjadi istiqamah. Bila ibadat tidak istiqamah, hatinya tidak tenang. Selalu merasa dalam keadaan runsing. Dalam keadaan macam tu, dia tidak akan sampai kepada Allah. Kerana setiap kali dia melakukan amal ibadat, tetapi nafsu yang menghalang dia sampai kepada Allah. Nafsu yang menghalang dia ibadat dia sampai kepada Allah. Hari ini dia buat baik, dia buat baik, siang tadi dia buat baik, maka malam menyeru nafsu buat jahat. Malam menyeru nafsu buat jahat. Ini yang menjadi terhalangnya amal ibadat kita apabila kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka halangan yang pertama adalah nafsu. Selagi mana nafsu tadi masih lagi kita bersekongkol dengannya, ataupun kita masih lagi mengikut hawa nafsu, maka perjalanan amal ibadat kita tidak selamat. Dalam masa yang sama, ia juga sebesar-besar faktor penyampai kepadanya. Maka nafsu juga lah yang menjadi kita, yang menyebabkan kita sampai kepada Allah. Baik nafsu inginkan wanita. Semua lelaki Allah Ta'ala jadikan fitrah. Lelaki sukakan wanita, wanita sukakan lelaki. Tetapi nafsu itu gunakan pada jalan yang dibenarkan oleh syarak, dengan melalui jalan perkahwinan. Maka disebut, mengatakan bahawa orang yang berkahwin ini separuh ketakwaan dia Allah Ta'ala beri. Maknanya, sedangkan perkara itu perkara, kalau ikutkan nafsu, suka perempuan itu nafsu, suka kepada wanita itu nafsu, tetapi jalannya jalan syarak. Maka nafsu jugalah yang menyebabkan orang itu terhalang kepada Allah. Nafsu jugalah manusia itu sampai kepada Allah.
Hanya penggunaan nafsu itu je. Maka penggunaan nafsu sama ada kepada baik atau kepada buruk, itulah yang dipanggil mujahadah. Mujahadah. Maknanya tidak boleh mengekang tahan. Kita tak boleh tahan. Kita kena lepas nafsu, tapi kita lepas, kita hala ke syarak. Maknanya itu dipanggil mujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsu berada pada tahap ammaratu bisu. Yang ni amarah bisu, maknanya nafsu yang mengajak buat kejahatan, ia hanya berlazat dengan maksiat serta menyalahi suruhan pencipta. Tetapi setelah memujahadah dan menyucikan dia, ia menjadi radiyah mardiyah. Daripada nafsu yang melakukan kejahatan, apabila dia mujahadah, akhir sekali menjadi radiyah mardiyah, yang hanya gembira dengan taat menurut kehendak ilahi serta uns dengan Tuhannya. Uns ni maknanya berjinak-jinak dengan Tuhan dia. Jadi sehinggalah akhirnya nafsu yang mereka asalnya yang mengajak manusia melakukan kejahatan, lalu setelah dia memujahadah, menyucikan diri, nafsu itu juga yang menyenangkan dia. Nafsu tidur suka kepada nafsu tidur. Tetapi apabila sahaja dia tidur tadi kerana amal ibadat, amal ibadat, akhir sekali menjadi ringan bagi dia. Tidur sikit pun tak apa. Tidur sikit pun tak apa. Ataupun dia buat usaha semayang ni berat, malah je nak semayang, tapi apabila dia dah lawan nafsu, akhir sekali menjadi ringan. Bila dah jadi ringan, hati sudah berjinak-jinak lagi dengan Allah, tidak ada lagi berat. Jadi nafsu pun akan mengikut kita. Nafsu akan mengikut hati. Kalau tidak, nafsu akan mengikut akal. Akal yang dipengaruhi oleh nafsu, saya membawa manusia itu kepada ammaratun bisu, membawa kepada melakukan kejahatan. Jadi mesti disucikan nafsu tadi. Bila disucikan nafsu tadi, bermujahadah, maka menjadilah nafsu tadi radiyah mardiyah, yakni nafsu tadi akan menghala kepada perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang muslim mengetahui keaiban diri dan dia pula jujur untuk mendidiknya, nascaya dia tidak ada waktu untuk sibuk dengan keaiban orang lain serta mensia-siakan umur dengan menyenaraikan kesilapan mereka, yakni kesilapan orang lain. Tidak. Maka perjalanan nafsu, nak bersih nafsu, yang pertama tengok diri sendiri. Kita tidak akan bersih nafsu kita selagi mana kita melihat keburukan orang. Kerana keburukan orang itu telah mengotori nafsu kita, hati kita. Maka tidak mesti kita kena bersihkan diri kita. Bila bersih diri kita, kita tidak boleh melihat keaiban orang. Jadi orang yang ingin melakukan pembersihan hati, dia kena tengok diri dia. Bila dia tengok diri dia, maka dia kena bersikap benar dalam untuk mendidik hatinya. Mendidik hatinya, maka ketika itu dia selalu merenung diri dia, selalu melihat kepada dosa dia, selalu memikirkan tentang kesalahan dia. Ini orang yang ingin membersihkan hatinya. Orang yang ingin bersihkan hatinya, dia selalu melihat keaiban diri, kesalahan diri. Dan orang yang melihat keaiban orang, kesalahan orang, itu bukanlah orang yang membersihkan hatinya. Maka tidak, bila dia sedar, maka dia akan menghabiskan masanya dengan melihat keaiban diri dan mencari jalan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila kamu lihat seseorang manusia mensia-siakan waktu dengan menghitung kesilapan orang lain, sedangkan ia lupa keaiban diri sendiri, maka yakinlah bahawa dia adalah orang yang bodoh lagi jahil. Apabila seseorang itu hanya melihat kesilapan orang, kesalahan orang sahaja. Bila melihat kesalahan orang, maka dia tidak melihat kepada keaiban diri. Bila tidak melihat keaiban diri, maka dia dalam keadaan jahil tentang diri dia. Kita ini, selagi mana kita tidak melihat diri kita, ataupun selagi mana kita melihat orang lain, kita tidak nampak diri kita. Kita tengok keburukan orang lain, maka dalam keadaan macam tu, kita semakin mengotori hati kita ataupun mengotori diri kita dengan cara melihat keaiban orang. Dan sampai bila-bila pun kita tidak akan bersih, sampai bila-bila pun kita tidak akan mampu bermujahadah melawan hawa nafsu. Abu Madian berkata, la tara aiba illa fika mu'takida aiban bada bayyina lakinnahu istatara. Jangan kamu melihat keaiban
kecuali kamu yakin ia berada pada dirimu. Jangan kamu melihat keaiban kecuali kamu yakin keaiban itu ada pada dirimu. Aib itu jelas lagi nyata bagi orang lain, tetapi ia tersembunyi bagi diri kamu. Kita boleh melihat keaiban orang. Sebab keaiban orang jelas, keaiban kita ini tersembunyi. Maka jangan kita habiskan masa dengan melihat keaiban orang. Maka hendaklah kita melihat keaiban sendiri. Dan dia kata kita melihat keaiban diri kita sendiri ni lebih baik daripada kita melihat keaiban orang lain. Walaupun keaiban dari diri kita sendiri ni tersembunyi. Kadang-kadang kita tidak tahu kesilapan kita. Tetapi apabila kita merenung-renung, baru kita tahu bahawa banyak kesilapan yang kita lakukan mengikut hawa nafsu, ataupun dengan arti kata selalu melakukan kejahatan. Maka di situlah timbul kita nak memujahadah, nak memperbaiki. Sebab tu kita melihat orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, ingin melihat ingin melakukan ibadat, biasanya dia menyedari keaiban dirinya. Maka beruntunglah orang yang dapat menyedari ataupun melihat keaiban dirinya. Setengah bijak pandai yang lain berkata, la talimmu mar'a ala fi'lihi wa anta mansubun ila mislihi, man zamma syai'an ata mislahu fa innama dalla ala jahlihi. Jangan engkau mencela perbuatan seseorang sedangkan engkau disandarkan sepertinya. Sesiapa mencela sedang dia melakukannya, itulah tanda tentang kejahilannya. Ini kata-kata hikmah ataupun syair. Kata orang ahli hikam, orang bijaksana mengatakan, jangan engkau mencela perbuatan seseorang. Kita jangan melihat kejahatan orang lalu kita kata kejahatan orang, sedangkan kejahatan yang kita kata pada orang itu pun pernah kita buat. Kita kata ke orang, kita tengok orang tu sebab satu perkara, lalu kita mencela perbuatan yang kita cela pada orang lain tu, perbuatan itu pun pernah juga kita buat pada orang lain. Benar. Maka dia kata sedangkan disandarkannya sepertinya, dan engkau disandarkan sepertinya. Sesiapa mencela sedangkan dia melakukannya, dan dia mencela orang sedangkan perbuatan itu ada juga pada diri dia. Walaupun dia mencela di hadapan orang lain tidak tahu. Perbuatan yang dia cela perbuatan orang lain itu dia pun pernah buat. Dia cela orang ini dengki pada orang lain, tapi sifat dia pun dengki pada orang. Dia pun mencela, bermakna saya tak langsung, dia hanya melihat kejahatan orang saja, dirinya tidak lihat. Yang sepatutnya dia kena lihat diri dia. Bila dia melihat diri dia, maka di situ dia tidak akan timbul perasaan nak mencela orang lain. Kenapa? Kerana dia telah melihat pada dirinya. Dia nak cela orang lain pun, nak kata orang lain jahat, dia pun macam orang lain juga, macam dia juga. Maka di situ dia pun dapat melihat akan keaiban dirinya. Jadi melihat jalan keaiban dirinya, akan timbul jalan mujahadah untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah dikatakan la tara aiba ghayraka, la tara aiba ghayraka ma dama fika aibun wal abdu la yaklu minal aibi abadan. Selagi engkau mempunyai aib, jangan engkau mengintai aib orang lain. Seseorang hamba itu selama-lamanya tidak sunyi daripada aib. Dia kata selagi engkau mempunyai keaiban, yakni keburukan, maka jangan kamu melihat kepada keaiban orang. Kerana kita melihat kepada keaiban orang ini tidak habis-habis. Kata guru saya, Tuan Guru Haji Mukmin, dia kata siapa saja orang boleh mencari kesalahan. Lihat saja kebaikan. Kamu melihat orang itu baik, tapi bagi orang yang suka melihat kejahatan orang, begitu mudah dia melihat, mencari keburukan orang. Walaupun kita tengok zahir orang itu baik, mana orang itu memang baik, kerana setiap orang baik memang ada keaiban juga. Walau dia baik memang ada sikit banyak ada juga. Maka jangan kamu melihat kepada keaiban yang sedikit itu. Kerana bila kamu melihat keaiban orang yang sedikit, lalu kamu tidak akan dapat melihat keaiban kamu yang banyak. Sampai kita melihat keaiban orang yang sedikit saja, maknanya maka kamu tidak akan dapat melihat.
Dan kamu nak cari, kita nak cari orang-orang yang tidak ada keaiban langsung, tidak ada. Tidak ada, kita tak akan jumpa. Kerana keaiban tu pasti akan ada. Pasti akan ada, hanya sedikit sebanyak saja. Kerana kita ini bukan orang yang maksum, yang terpelihara, daripada dosa-dosa, yang terpelihara daripada keaiban. Kita bukan orang yang maksum. Maka perlu kita mujahadah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan arti kata mujahadah dengan melihat keaiban diri. Jadi mujahadah melihat keaiban diri ini dengan cara tidak langsung melihat keaiban orang. Bahkan apabila melihat keaiban orang pun merasakan bahawa keaiban diri lebih banyak daripada keaiban orang. Jadi bila timbul keaiban diri lebih banyak daripada keaiban orang lain, akhir sekali tidak timbul untuk mencela keaiban seseorang. Maka dengan cara yang macam itu, barulah dia dapat memiliki hati yang baik, dapat memiliki jiwa yang baik, dengan cara ia memerhatikan dirinya, tidak memerhatikan kepada orang lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk dengan sebab kita selalu buka sangat keaiban orang, satu hari nanti Allah Ta'ala akan buka keaiban kita. Bila Allah Ta'ala buka keaiban kita, Allah Ta'ala buka lebih berat dengan apa yang kita tengok keaiban yang ada pada orang lain. Maka apabila seseorang Muslim telah mengetahuinya, maka hendaklah dia menilik jiwa, melilik jiwanya, menilik dirinya, tengok kepada dirinya. Selepas dia tahu bahawa aku ni nak melihat kepada keaiban orang, sedangkan aku pun ada keaiban diri. Lalu kalau aku melihat keaiban diri aku ini, bila lihat, rupa-rupanya lebih banyak daripada keaiban orang lain. Bila tengok lebih banyak daripada keaiban orang lain, maka di situ dia telah dapat melihat dirinya, dan di situ dia dapat menahannya, dan menahannya daripada hawa nafsu yang menyeleweng, serta memastikan ia melaksanakan ketaatan dan juga qurubah. Qurubah ni mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya taqarrub ila Allah, dipanggil taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara menahan hawa nafsu. Jadi nak tahan hawa nafsu, nak mengekang hawa nafsu, kena melihat diri. Kena melihat diri dulu. Kita tidak boleh nak tahan hawa nafsu tengok diri orang lain. Kita tak mampu kita. Seseorang tadi nak melihat, nak menjadi orang baik, mesti kena melihat keaiban yang ada pada dirinya. Bila melihat kepada keaiban pada diri sendiri, lalulah dapat merasakan bahawa hatinya tidak bersih. Tengok, selama ni aku tengok orang ada keaiban, aku banyak lagi pada dia. Banyak lagi pada dia. Sedangkan apa yang kita kata pada dia, apa yang kita buka keaiban dia, keaiban itulah yang pernah ada pada diri kita. Boleh jadi orang tu pun keaiban itu pun, itu baru dia ada. Kita lebih pada tu dia pernah kita lakukan. Maka apabila kita merenung kepada perkara yang macam tu, hati kita boleh memujahadah, boleh melawan hawa nafsu, ataupun boleh menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan. Sebab tu bila kita melihat kepada keaiban diri, lalu kita pun akan bersedar, kita akan menyedari dan akan ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mujahadah perlu dilakukan secara berperingkat mengikut tahap sairnya. Sairnya maknanya perjalanannya. Permulaannya ialah dengan membersihkan dan mengosongkan diri dari maksiat yang berkaitan dengan anggota yang 7. Yang di antaranya mujahadah mesti dengan cara yang satu persatu ataupun berperingkat. Yang pertama kena membersihkan hati kita. Jadi ulama-ulama tasawuf ni dia meletakkan sebelum kita nak membersihkan hati kita, jalan mujahadah yang besar adalah mujahadah dengan cara berzikir. Kerana kata guru saya, berzikir ini merupakan pedang pemutus nafsu. Berzikir ini, bila kita berzikir, itu ibarat pedang yang memutuskan hawa nafsu. Kerana berzikir menghidupkan hati. Bila zikir ini menghidupkan hati, memberi cahaya kepada hati, maka apabila hati itu sudah hidup dengan Allah, saya dengan sendirilah dia dapat meninggalkan maksiat. Kerana sama aja anggota-anggota yang melakukan maksiat, baik kerana pada lidah, baik pada telinga, baik pada mata, kaki, tangan, perut dan sebagainya, semuanya berpunca daripada hati. Hatilah raja sebenarnya. Sebab tu penyucian itu perlu pada hati.
Maka dia kata di sini membersihkan, mengosongkan diri daripada maksiat. Kita kena bersihkan hati dan juga mengosongkan diri daripada maksiat, menjauhkan diri. Maksiat pada apa? Maksiat pada anggota. Di antaranya lidah. Maksiat pada lidah. Maksiat pada lidah ini seperti memfitnah. Memfitnah yang disebut dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah ni dia lebih besar pada membunuh. Ataupun yang ni orang panggil mengadu domba. Jadi batu api yang disebut dalam hadis. Satu ketika Nabi SAW berjalan, tiba-tiba Nabi telah mendengar 2 orang diazab di dalam kubur. Nabi dengar 2 orang diazab dalam kubur. Nabi berhenti dekat kubur tadi. Lalu Nabi minta kepada sahabat Nabi SAW supaya mengambil pelepah tamar. Lalu dia ambil pelepah tamar, diberi kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi ambil pelepah tamar, Nabi pun repih 2. Nabi patahkan, kemudian Nabi pacakkan. Nabi pacakkan satu di atas antara kubur tadi, satu belah kepala dan satu kubur lagi belah kaki. Dia pacakkan. Nabi pacakkan dia dan Nabi beritahu moga-moga selagi mana daun kurma ini ada, maka yang daun kurma ini yang bertasbih pahalanya sampai kepada si mati dan boleh meringankan azab kubur. Jadi sebelum pada itu sahabat Nabi tanya apa mengenai suara yang Nabi dengar. Nabi mengatakan 2 orang diazab dalam kubur. Lalu bila 2 orang diazab dalam kubur, Nabi pun tanya, sahabat Nabi pun tanya apa kesalahan mereka. Di antaranya dia telah melakukan kesalahan yang besar tapi disangkakan kecil. Maknanya dia berasa dosa kecil tapi dosa besar dah. 2 perkara. Yang pertama, dia tidak membersihkan daripada kencingnya. Yang kedua dia itu namimah. Namimah ni kita kata mengadu domba. Mengadu domba. Jadi sebenarnya yang dilihat pembersihan itu mesti pada anggota, di antaranya dengan lidah. Dan satu riwayat hadis pula menceritakan ada wanita yang soleh melakukan amal ibadat yang banyak. Lalu orang puji wanita ini, Nabi mengatakan dia adalah ahli neraka. Kerana apa? Kerana tidak mampu menjaga lidah. Yang kedua, mengenai telinga. Mengenai telinga, yakni mendengar perkara-perkara yang membawa kepada dosa ataupun mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Dan yang ketiga, mata, yakni melihat kepada perkara-perkara yang tidak baik. Semuanya ini menyebabkan hati menjadi kotor. Bila hati kotor, dia sudah tidak melihat dirinya, akan melihat kepada keaiban orang lain. Dan juga kaki pergi kepada tempat-tempat maksiat. Dan juga perut makan perkara-perkara yang membawa kepada haram, perkara dosa. Disebut dalam hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Sesungguhnya setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka nerakalah yang lebih layak daripadanya. Dan juga kemaluan. Maka anggota maksiat ini, maksiat 7 anggota ini sebenarnya ia mempunyai hubung kait. Dia nak buat maksiat, kaki pun terlibat juga. Lepas kaki, tangan pun terlibat juga. Habis pada tangan, mata pun terlibat juga. Mata, telinga, maka dia hubung kait. Dari lidah ini, dengan lidah umpat, mencela, dusta ataupun cakap perkara-perkara yang keji. Telinga dengan umpatan ataupun celaan ataupun nyanyian-nyanyian. Kemudian dengan perkara-perkara yang melalaikan, alat-alat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kemudian maksiat mata, melihat perkara-perkara yang mungkar, melihat aurat yang tidak dibenarkan. Kemudian tangan membunuh orang. Seperti hari ini banyak berlaku pembunuhan, mengambil hak orang lain dengan secara yang tidak dibenarkan, bersalaman dengan wanita ajnabi yang tidak dibenarkan bersalaman menjadi satu perkara biasa saja. Sedangkan ia merupakan dosa tangan. Dosa tangan. Dan begitu juga dengan perut, makan perkara haram, makan minuman, minum perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan begitu juga dengan kemaluan seperti melakukan penzinaan dan sebagainya. Ini semuanya perkara yang boleh merosakkan kepada hati.
Maka perlu dibersihkan. Maka membersihkan hati merupakan jalan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, mestilah seseorang tadi menjaga 7 anggota yang besar ini. Yang mana ketujuh anggota ini merupakan pintu menuju hati yang akan menuangkan kegelapan, lalu mengeruhnya serta menjadikan hati berpenyakit, atau sebaliknya memasukkan cahaya ketaatan lalu mengubatinya serta menjadikannya bercahaya. Dengan jalan mujahadah saja. Maka dengan jalan mujahadah membersihkan hati, meninggalkan maksiat anggota. Meninggalkan maksiat anggota ini akan menjadikan hati bercahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah penghalang yang menyebabkan kita ini payah nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Itu disebut dalam apa ni? Disebut dalam kitab-kitab tasawuf mengatakan yang paling besar semua anggota ini ibunya pada hati. Jadi hatilah yang mengajak melakukan kejahatan, lalu semua anggota tadi terlibat. Ada seorang hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut mencabut nyawa dia. Lalu datang malaikat maut mencabut nyawa si hamba Allah Ta'ala yang saleh ini. Lalu ketika nak mencabut nyawa, maka tidak boleh cabut. Tidak boleh nak cabut belah ikut kepala, tidak boleh. Nak cabut ikut kaki tak boleh, ikut tangan tak boleh. Ikut anggota semua tidak boleh. Ikut mata tidak boleh, ikut mulut tak boleh. Semua roh tak boleh keluar ke? Tidak boleh. Lalu malaikat tadi tanya kepada Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah Ta'ala cerita mengenai lelaki ini tidak boleh cabut roh dia. Lalulah Allah Ta'ala mengatakan memang tidak boleh mencabut roh dia. Kamu nak cabut ikut kaki, kakinya kaki ibadat kepada Allah. Nak cabut ikut tangan, tangannya tangan yang beribadat. Maksud ikut perut, perutnya tidak makan perkara-perkara yang diharapkan. Ikut mulut, mulutnya mengeluarkan perkara yang baik-baik. Ikut mata, tidak pernah melihat perkara maksiat. Ikut telinga dan sebagainya. Sehinggalah Allah Ta'ala kata, cabut ikut ubun-ubun kepala, tempat dia sujud kepada aku. Lalulah dicabutnya roh tadi. Menunjukkan bahawa orang yang menjaga anggota ini, menjaga anggota inilah orang yang hatinya bercahaya kepada Allah. Tidak dapat menjamin lagi orang yang kuat amal ibadat. Banyak hadis-hadis yang menceritakan orang yang kuat sembahyang, orang yang kuat melakukan amal ibadat, tapi mereka masih lagi ahli neraka. Dan ada seorang sahabat Nabi yang dia berjuang bermati-matian, sebut saja perang jihad apa dia pergi. Dan dia bersungguh-sungguh menentang orang-orang kafir, dan dia duduk dalam pasukan Nabi, dia bersama dengan Nabi. Lalu ramai sahabat-sahabat Nabi yang lain memuji, orang ini orang yang baik, orang ini menjadi ahli syurga, ini orang yang mati berjihad, mati syahid pada jalan Allah Ta'ala. Lalu orang tanya pada Nabi SAW mengenai lelaki ini yang sentiasa berjihad bersama dengan Nabi dalam keadaan bersungguh-sungguh bermujahadah kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan dia adalah ahli neraka, padahal dia berjihad pada tangan Allah, dia berjuang bermati-matian, dia bersungguh. Lalu Nabi mengatakan kerana dia melakukan amal ibadat, dia berperang itu supaya orang mengatakan dia ini orang berani, dan dia berperang kerana supaya dia mendapat harta ghanimah. Maka yang paling penting penyucian hati. Apabila berlaku saja penyucian hati, maka mata, telinga, tangan, kaki, perut dan sebagainya akan melakukan menjurus kepada perkara yang baik. Maka inilah yang perlu kita lakukan mujahadah. Dalam mujahadah tadi kita kena meninggalkan maksiat. Lalu sama ada kita mampu meninggalkan maksiat serta-merta ataupun tidak mampu, maka kita kena jalan juga melakukan amal ibadat. Sedikit demi sedikit kita kena berikhtiar, berusaha dan bermujahadah, terpaksa tahan juga hawa nafsu, kekang juga hawa nafsu. Jadi untuk nak mengekang hawa nafsu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Maka tidak dapat tidak mesti kepada perjalanan yang ditunjuk ataupun yang dibawa oleh guru ataupun yang diajar oleh guru tadi, supaya tercabut nafsu amarah yang ada dalam hati kita. Setelah demikian mujahadah tadi berpindah ke arah sifat-sifat batin,
menukarkan sifat jiwa yang huduh seperti takabur, riak, mudah marah dan sebagainya dengan sifat-sifat kesempurnaan seperti tawadhu, ikhlas, lemah lembut dan sebagainya. Nanti dia beritahu mengenai jalan, yakni dengan cara bersuhbah dengan musyrik. Hanya dia beritahu saja, perlu mujahadah. Bagi orang yang beriman ini perlu mujahadah. Mujahadah. Jadi macam mana mujahadah ini? Mujahadah yang pertama, nak suruh kita alih nafsu yang buruk kepada perkara yang dibenarkan oleh syarak. Jadi jalan mujahadahnya macam mana? Yang pertama, mesti kena ada perasaan ingin meninggalkan maksiat. Orang itu tidak mampu untuk meninggalkan maksiat selagi mana tidak ada di dalam hatinya ingin meninggalkan maksiat. Yang kedua, sebelum kita nak mujahadah ni, jangan kita melihat kepada keaiban orang. Kalau kita melihat kepada keaiban orang, kita sudah merasa diri kita baik. Bila kita merasa diri kita baik, maka kita akan mematikan perasaan merasa diri kita sudah baik, mematikan perasaan ingin mujahadah kepada Allah. Mesti tidak dapat tidak, kita kena melihat kepada diri kita. Lalu bila melihat kepada diri kita, kita kena bersihkan hati kita untuk membersihkan anggota-anggota yang lain. Maka nak membersihkan hati kita, yang pertama mesti kena ada bersuhbah dengan guru. Bersuhbah ataupun dengan arti kata dengan didikan guru, biar kita bersama dengan guru. Dan yang kedua mesti kena ada amalan zikir yang menyebabkan hati kita menjadi bersih. Menjadi bersih kepada bersih hati untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan ini, perjalanan zikir, perjalanan subah ini sedikit sebanyak boleh mengubah hati kita kepada daripada perkara yang buruk membawa kepada perkara yang baik atau perkara yang dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa